Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali kepada bersama dengan Warhamna FB Live 15 minit bicara keuangan ya. Stay at home, hashtag kita jaga kita. Okey, masih lagi kita dengan norma baru amalkan 3S. Okey, iaitu sesak, sempit dan sembang dekat-dekat je balik. Okey, kita tak boleh nak bersembang jauh-jauh Okey, kerap basuh tangan, penjarakan sosial dan juga guna pelitup muka semua ya. Okey, pada hari ini perbincangan kita berkenaan dengan pengurangan cukai seperti yang dikenakan pembayaran cukai pada hari yang lepas. Okey. So seperti biasa tak perlu saya perkenalkan lagi. Okey, yang mana beliau sangat popular bersama Warhamna. Okey. Selalu kelakar, jarang tak kelakar. Okey, Encik Farid, Assistant Manager Warhamna. Okey. So hari ini kita nak dedahkan untuk pelepasan cukai Encik Farid. Okey, yang mana setiap cukai individu di mana bagaimana Warhamna boleh bantu untuk pengurangan pembayaran cukai Encik Farid. Maknanya sekarang ni kita cerita pasal pengejualan cukai. Biasalah hujung tahun ni biasanya kita dah sibuk sangat dengan isu yang paling berkaitan adalah pembayaran cukai. Rasa Cik Fad pun sendiri pun kena cukai, betul tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu syafi'il anbiya'i mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, sekali lagi bersama kita seperti biasa hari Rabu petang anda dikongsikan dengan ilmu-ilmu didedahkan dengan betapa fakta-fakta perkongsian dan sebagainya mengenai pengurusan kewangan dan juga pengurusan harta pusaka. 15 minit bersama bicara keuangan Warhamna. Alhamdulillah, terima kasih Cik Fai. So bila menjawab soalan Cik Fai tadi, fokus kita pada hari ini adalah pengecualian cukai atau pelepasan cukai daripada kerajaan. Setiap rakyat Malaysia ni mesti membayar cukai, betul tak? Mesti bila kita kata gaji melebihi saja 3,000 ke atas, dah memang dikenakan cukai. Cukai bukan untuk lain pun, cukai ni adalah untuk pembangunan dan juga untuk rakyat dan untuk dikongsikan bersama. Jadi kerajaan membuat cukai ini pun bukanlah untuk jasa suka atau mendapat keuntungan, tapi untuk juga memberikan infrastruktur lebih baik ke arah kebaikan pembangunan negara-negara di negara kita sendiri, Malaysia lah. So bila itu pasal pengenalan cukai, jadi ramai yang bertanya bagaimana kalau kata pihak Warhamna tadi, Cik Fai pun sendiri bertanya bagaimana Warhamna ni di mana one stop center, your financial one stop center dapat membantu dalam mengurangkan atau mengecualikan cukai. Jadi berbalik kepada bagi mereka yang ada skim plan takaful dan juga kerajaan. Dia individu lah, bagi individu yang pemasok ini penduduk tetap bagi rakyat Malaysia ni, maka dia pecah kepada dua kategori. Yang pertama adalah penjawat awam sendiri. Penjawat awam yang berpencen, di mana kalau tengok pada skrin di belakang ni penjawat yang berpencen yang tiada lagi caruman KWSP, maka dia boleh mendapat pengecualian sehingga RM7,000. Bukan sikit, RM7,000 bagi penjawat awam yang berpencen. Dan manakala bagi pekerja swasta yang ada KWSP, dipecahkan kepada dua, iaitu sekiranya mereka memiliki caruman takaful, mereka ada mendapatkan plan takaful, dia akan dapat pengecualian sehingga RM3,000, dan KWSP-nya ia akan dapat RM4,000. Total sama juga RM7,000 juga. Jadi memang kata apa, pengecualian ini boleh bagi sesiapa yang memiliki polisi. Dan polisi bagi rakyat Malaysia ni, kita tak terhadkan kepada satu polisi saja. Boleh ambil 2, 3 dan paling kurang kalau negara-negara yang membangun seperti Jepun, mereka memiliki 7 polisi. Nampak tak? Jadi kenapa lagi beralasan ataupun kita tidak memiliki plan takaful? Bukan saja diberikan manfaat takaful sendiri, contohnya ada karet kematian, dana hibah yang diwujudkan, ia juga dapat mengurangkan cukai. Jadi bayaran caruman kita bulan-bulan sebenarnya kita dapat balik, walaupun niat itu sebenarnya adalah simpanan dan memberi perlindungan kepada kita sendiri. Dana hibah yang diwujudkan bagi kelangsungan hidup dan tujuan di masa akan datang, di masa kecemasan,
dapat diberi dapat juga manfaat kita balik. Mana kita dapat apa kita bayar tu boleh senang kita dia jadi percuma, betul tak? Jadi kakak-kakak macam tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana, pengguna FB yang saya hormati, tak ada alasan lagi. Dan baru-baru ni pun lagi saya suka berbalik kepada belanjawan 2021 yang mengatakan bahawa boleh mengeluarkan di akaun 2. Di akaun 2 tu kita boleh keluarkan untuk membeli perintah kafur untuk sakit kritikal. Saya terbincangkan pada minggu lepas bersama dengan Puan Zai. Jadi sehingga RM3,000 kalau kita mencarum pun sebulan RM200, kan maknanya baru setahun RM2,400 cukup. Mana boleh kita gunakan sepenuhnya RM3,000. So kalau kita nak maksimumkan pun RM3,000 berapa ya bulanan? 200.5. Saya 200.5 kita boleh. Nampak tak? Jadi memang betapa rakyat Malaysia ni beruntung kerana kerajaan Malaysia dah mengeluarkan angkutan satu statement di mana pengurangan cukai atau orang kata pelepasan cukai ataupun pengecualian cukai ini boleh melalui skim simpanan ataupun skim takaful itu sendiri. Jadi apa lagi tunggu tuan-tuan puan, bolehlah kan macam Cik Faiz sendiri pun bolehlah buat takaful Cik Faiz, betul tak? Okey, betul. Okey, terima kasih Cik Farid yang mana untuk yang Cik Farid terangkan tadi berkenaan dengan pekerja swasta, di mana mereka ada potongan EPF, pekerja kerajaan pula dia ada persaraan dan juga pembayaran pencen kan. So bagaimana pula mereka yang bekerja sendiri, mempunyai bisnes sendiri yang mana mereka bagaimana Puan Ramna boleh bantu untuk boleh jelaskan Cik Farid? Betul. Tadi maksudnya Cik Farid soalan ni baguslah, betul. Maksudnya tak adil kalau kita kata hanya mereka yang bekerja swasta dan penjawat awam yang berpencen sahaja mendapat manfaat penggunaan cukai. Sedangkan ramai rasanya orang yang bekerja sendiri, orang dipanggil, saya pun dipanggil businessman, peniaga sendiri. Dan kalau macam kita ni sendiri, macam saya sendiri pun, saya bukan bekerja dengan, walaupun saya di Warhamna, tapi saya dibayar by commission. Itu dipanggil, apa je Pak, saya pun tak ingat lah. Entrepreneur, perusahaan sendiri, bekerja sendirilah. Saya usahawan, orang kata kan. Jadi, apa hak saya pula atau apa macam mana pula saya nak menggunakan kelebihan dengan cukai ini? Ya boleh ya. Okey, di mana bagi mereka yang bekerja sendiri, kalau dan tidak berpencen, tidak ber-KWSP, tiada potongan caruman KWSP, kita ada skim yang dipanggil PRS. PRS ni skim pencen swasta ataupun dipanggil PRS adalah Private Retirement Scheme. Di mana ianya adalah satu skim seakan-akan pencen dan seakan KWSP, tapi ia diuruskan oleh orang kata apa maknanya boleh kita wujudkan untuk tujuan persaraan. Yang bagusnya sekali lagi saya kaitkan kepada belanjawan 2021 di mana mengatakan bahawa sekiranya mereka yang membuat PRS ni untuk skim persaraan swasta ini, maka ia pun dapat pengecualian sehingga RM3,000. Dan alhamdulillah di Warhamna sendiri ada perkhidmatan untuk mendapatkan PRS ni. Dengan caruman serendah RM100 sahaja ya. Marah peniaga saya tu. Kemudian RM300 tu nak bayar sewa tapak sebenarnya tak. RM100 sahaja sebulan. Mendaftar dengan kami untuk mewujudkan skim persaraan swasta ni, PRS ni. So boleh dapat dengan cukai juga. Jadi saya rasa RM100 apalah sangat, betul tak? Jadi RM3,000 kalau 100 dah harap dengan 12 RM1,200. Jadi masih boleh wujudkan sehingga RM250 untuk potongan sebulan. Dan dekat ujung-ujung tahun ni yang berniaga janganlah bayar secara bulanan, sebab dia akan potong apa yang kita dah bayar. Jadi bayar secara tahunan. Jadi saya menyuruh juga kepada semua kalau kata siapa yang belum mewujudkan takaful, belum mewujudkan PRS, so elok bayar tahunan. Apabila
membuat ataupun skim takaful ataupun skim persaran ini demi mendapatkan semaksimumnya pengecualian cukai. Jadi datang, Warhamna, jangan malu-malu. Ada Cik Faz dia. Okey, bagus. Maknanya semua tak ada kecuali lah. Ya. Okey, so bagus tu. Lepas tu untuk itu untuk individu. Okey, itu untuk individu. Soalan saya kat sini pula, okey, yang mana dah ada yang dah buat medical card, dah ada buat tabungan pendidikan anak-anak. So bolehkah mereka mendapat keistimewaan itu juga? So untuk lepasan cukai. Okey, betul. Saya semuanya individu, betul tak? Semuanya individu yang pertama, soalan pertama tadi pun mengenai yang 7,000 pun individu. Yang soalan kedua PRS pun individu juga. Sebenarnya, ya Allah, saya betul-betul bersyukur dengan kerajaan Malaysia ni yang mendapatkan pengecualian cukai ni bukan setakat itu kita buat takaful secara individu. Andai kata tuan-tuan dan puan-puan ada miliki takaful pendidikan anak-anak, pendidikan anak-anak, ataupun kalau etika takaful ni adalah intelek, kata apa, plan intelek, ataupun medical card, miliki medical card sendiri pun kita boleh mendapat pengecualian cukai sehingga RM3,000 tu. Cik Faz, ada juga RM3,000 kita dapatkan cukai. Jadi sebenarnya penitik beratkan untuk mendapatkan takaful ni bukan sahaja untuk individu, bukan sahaja untuk simpanan, bukan sahaja untuk persaraan. Banyak kita dapat elemen ataupun manfaat bila kita membuat ataupun mengikut plan tertentu lah manfaat untuk kita bertakaful. Contohnya apa nama adalah medical card di musim-musim COVID-19 ni, perlu adanya pendidikan takaful tu dari medical card contohnya. Yang bagusnya pihak etika takaful sendiri menawarkan sekiranya kalau ada kita ada memiliki plan medical card dan kita dihidapi dan positif COVID-19, tak agak-agak pihak etika takaful memberikan RM5,000 sebagai pampasan atau indemnity. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Bukan saja itu saja, maknanya berpendidikan anak-anak sekiranya ada, boleh juga mencukai. Pendidikan anak-anak ni tuan-tuan dan puan-puan bukanlah orang kata berkeperluan untuk diri sendiri, tapi untuk simpanan jaminan kita untuk pendidikan anak-anak kita di masa akan datang. Plan takaful plan medical card etika takaful juga menawarkan manfaat sehingga 1 juta. Sehingga 1 juta, seminimal 1 juta perlindungan tahunan. Maksimum 2.3 juta. Jadi besar saja manfaat. Orang kata apa? Besarnya dia punya perlindungan sel covered dia. So apa lagi alasan tuan-tuan dan puan-puan? Kalau berbalik pada persoalan kita, perbincangan kita pada hari ini ialah pengguna cukai. Individu pun dapat pengguna cukai. Yang bersara, yang aku kata apa, ada pencen, ada KWSP, peniaga boleh mendapatkan cukai. Apatah lagi sekiranya kita keutamaan kita mewujudkan plan takaful medical card ni ataupun perubatan dan juga sakit ni dan juga pendidikan anak-anak. Tiada alasan lagi untuk kita bertakaful. Sesungguhnya kerajaan Malaysia ni kata apa, berazam atau berimpian setiap individu di Malaysia akan memiliki sekurang-kurangnya satu plan takaful. Jadi apa tunggu lagi? Okay. So apa yang saya dapat simpulkan di sini tuan-tuan dan puan-puan bersempena di kata apa, petang yang mulia ni, berbalik pada soalan ataupun berbalik pada soalan hari ini atau perbincangan kita itu mengenai pengecualian cukai pendapatan. Saya suka sarankan di sini, kerajaan telah peruntukkan kalau total, secara totalnya 7,000 campur 3,000 campur 3,000, 7,000 untuk yang ada KLSP, 3,000 dia akan dapat totalnya lebih kurang RM13,000. Nampak tak? Dan kalau kata orang bekerja kerajaan, totally 7,000 per individu akan dapat kita dapat pengeluaran cukai. Nampak? Kalau orang yang memiliki KWSP, 3,000 boleh diperuntukkan kepada pemilikan atau pembelinya plan takaful dan 4,000 akan ditolak lagi dalam untuk skim KWSP. Bagi PRS, bagi orang yang ni
wujudkanlah dengan anda tiada perlindungan, apatah lagi dalam risiko keadaan sekarang COVID-19. So anda patutnya, tuan-tuan dan puan peniaga sana, perlu wujudkan plan takaful ni bagi melindungi perniagaan anda itu sendiri. Nampak tak? Dan dapat bonus lagi pengujukan sehingga RM3,000. Bagi mereka yang dah buat plan takaful anak-anak, alhamdulillah masih lagi dapat juga manfaat RM3,000. Nampak tak betapa besar dan betapa cantiknya sekiranya kalau kita membuat perancangan, apatah lagi dapat kesemuan pengecualian cukai. Jadi bagi saya sayang kita tak grab, kita tak ambil peluang ini dalam usaha untuk kita mengurangkan. Bukan kita nak bayar cukai, boleh, tapi kita apa dasarnya? Kita salurkan ataupun kerja kita, kita salurkan kepada yang mendatangkan manfaat lebih kepada diri sendiri dan keluarga. Contohnya kita mewujudkan plan takaful. Betul tak tuan-tuan? Jadi Warhamna ni adalah satu tempat yang dah A to Z bagi saya, one stop center mengenai perancangan kewangan anda, your financial one stop center. Jadi datang ramai-ramai, nanti Cik Fad akan kongsikan macam mana tuan-tuan dan puan penonton-penonton AV di luar sana dapat menghubungi kami lagi. Okay, jangan lupa share, like bagi orang kita live AV ni untuk sama-sama mendapat manfaat. Cik Fad. Alright. Terima kasih Cik Farid. Okay. Terima kasih banyak-banyak di atas terima kasih banyak-banyak Cik Farid. Semoga pengusian hari ini 15 minit bersama Warhamna. Perbincangan pembicaraan 15 minit kewangan. So bagi manfaat kepada kita semua hari ini. Jangan lupa share kita punya IG, FB dan juga YouTube channel. So kat sini ada 3 branch di Kuala Lumpur HQ, Cyberjaya dan juga di Shah Alam ada branch baru di Cyberjaya. So just like and share kita punya FB. Alright, dan juga pada mereka yang tengah mencari pekerjaan untuk dual income program yang mana kita ada life planners, kita ada advisors, dan juga sales marketing yang mana kita perlukan bagi mereka yang memerlukan pekerjaan sekarang. So boleh pergi kita punya Warhamna website, dan juga kita punya FB, Warhamna General pun ada, Warhamna pun ada, Warhamna FB pun ada, dan emailkan you guys punya resume, ataupun boleh contact saya directly. Itu saja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.